Salam sejahtera, salam satu Malaysia buat hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Bersyukur kerana dengan izin serta limpah kurnia daripada Tuhan, dapat kita bertemu dalam gelanggang forum remaja bersama saya, Soan Lim, pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisah tentang tema remaja, iaitu jati diri remaja. Hakikatnya, jati diri ini adalah sebuah istilah baharu. Dahulu, istilah ini jarang digunakan. Oleh itu, jati diri sentiasa dipikirkan oleh orang ramai, terutamanya remaja. Kesannya, remaja mudah dipengaruhi jika tiada jati diri yang mempertahankan diri mereka. Senario ini amat mengecewakan apabila remaja yang kehilangan jati diri melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah diri mereka. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita yang berkarisma serta mempunyai lontaran idea yang bernas dan bakal dalam mengukai segala persoalan mengenai tajuk kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu Saudara Lim Shijie. Apa khabar saudara? Apa baik, terima kasih. Seterusnya, ahli panel kedua, iaitu Saudari Ong Zhao Rong, dan ahli panel ketiga, iaitu Saudara Tiu Chien, serta ahli panel keempat, iaitu Saudari Wulia Mei. Selamat datang buat semua ahli panel kita. Apa khabar semua? Khabar baik, saudari moderator. Saya berada dalam keadaan yang baik. Saya juga berada dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum saya menimbang dengan lebih jauh, soalan saya pada ahli panel pertama, iaitu apakah sebenarnya maksud jati diri remaja? Terima kasih moderator yang cantik mulia pekerti ini membawa rasional persoalan. Hari ini yang dikasihi. Selasa wasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap 4 penjuru dunia ini tentang perkara jati diri. Apakah itu jati diri? Untuk definisi Kamus Bahasa Melayu, jati diri merupakan sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari berbagai segi seperti segi adab, agama, bahasa dan sebagainya yang menjadi lambang dan teras kepribadian sesuatu bangsa, seseorang individu dan sebagainya. Pada tahun 1971, seorang ahli psikologi Alpo telah mendefinisikan bahawa jati diri merupakan satu sistem psikofizikal yang dinamik dalam dunia personality. Dari berbagai pengajar yang lalu, dia dapat mengetahui bahawa jati diri remaja dapat dibentuk dengan berbagai sifat yang dapat terbagi kepada 2 aspek, iaitu luaran dan dalaman. Saya akan membincangkan dengan lebih terperinci terhadap perkara ini sebentar lagi. Sekarang, saya akan serahkan balik kepada moderator. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita atas lentaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, ahli panel pertama ada menjelaskan tentang maksud jati diri, iaitu ciri dan sifat dari berbagai segi bagi seseorang. Seterusnya, pasti anda tertanya, apakah bentuk perubahan diri remaja dari berbagai segi? Justru, saya ingin memperkenalkan persoalan kepada ahli panel kedua. Apakah sebenarnya perubahan diri remaja dari segi fizikal? Dipersilakan ahli panel kedua. Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Baiklah, perubahan fizikal lebih tertumpu kepada rupa badan bentuk sama ada di dalam dan juga luar badan remaja-remaja tersebut apabila mengalami fasa akil balik. Perubahan pada remaja-remaja perempuan adalah payudara akan mula membesar dan tulang pinggul akan mula mengembang. Selain itu, berat badan akan mula naik, terutama pada bahagian pinggul.
Oleh itu, remaja perlu memastikan bahawa mereka makan dengan betul dan juga melakukan senaman untuk memastikan badan membesar dalam keadaan yang sihat kerana otak cerdas, badan cergas. Remaja perempuan yang mencapai akil balik akan mengalami kematangan organ-organ pembiakan dan rembesan hormon bertugas untuk merangsang pembentukan trisekunta bagi remaja perempuan. Rembesan hormon juga menyebabkan berlakunya haid. Manakala perubahan fizikal lelaki ialah mengeluarkan hormon yang dihasilkan oleh testis. Hormon tersebut mengalahkan pembentukan ciri-ciri sekunder bagi remaja lelaki seperti penubuhan halus di ketiak. Dan pula, suara mereka akan berubah menjadi garau dan hakung juga akan jelas kelihatan pada leher. Rangsangan kelenjar pituitary pula menyebabkan perkembangan hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang penghasilan sperma. Oleh itu, perubahan fizikal remaja adalah berbeza mengikut jantina. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas penerangan yang amat benar sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersua bahawa perubahan fizikal yang ketara akan berlaku dalam kalangan remaja apabila mencapai kematangan. Walau bagaimanapun, sementara mencapai kematangan dari segi fizikal, tidak dapat dinafikan bahawa kita juga perlu membina jati diri yang kuat. Hal ini adalah untuk menyesuaikan diri dalam zaman yang semakin mencabar ini. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga, apakah kepentingan jati diri dalam kalangan remaja? Terima kasih pengerusi atas persoalan yang telah diujarkan. Sebagai mukadimah pemuka tirai wacana, kepentingan jati diri dalam kalangan remaja adalah dapat membantu remaja untuk mencapai kejayaan dalam akademik. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja yang berjati diri mempunyai cita-cita dan maklumat hidup yang jelas dalam menentukan hala tuju mereka pada masa depan. Selain itu, remaja yang berjati diri mengetahui bahawa pencapaian cemerlang dalam pelajaran merupakan satu-satunya batu loncatan yang dapat membantu mereka untuk merealisasikan hasrat mereka dengan melanjutkan pelajaran sehingga ke menara gading. Sejalan dengan itu, remaja yang berjati diri akan sentiasa menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan cabaran kerana tiada yang mustahil untuk direalisasikan tanpa usaha yang disulami kesungguhan. Sebagai contoh yang boleh diketengahkan adalah remaja yang berjati diri dan bercita-cita untuk menjadi seorang doktor akan sentiasa berusaha dan rajin untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan biologi dan kimia tanpa mengambil kira kata-kata orang lain. Sudah pastinya, nilai-nilai positif seperti nilai kegigihan yang ditunjukkan oleh seseorang individu tersebut dapat membantu untuk membuahkan kejayaan. Ironinya, remaja yang berjati diri akan sentiasa memberi prestasi pelajaran yang cemerlang seperti mana yang telah diimpikan dengan menguasai pelbagai teknik dan mengambil iktibar. Tegasnya, jati diri yang ampuh adalah sangat penting untuk seseorang individu, khususnya bagi remaja, untuk mencapai kejayaan yang bermakna. Terima kasih kepada ahli panel tentang penerangan yang jelas tadi. Dalam penerangannya, jati diri yang kuat membolehkan remaja mencapai kejayaan akademik. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja yang berjati diri kuat akan berpandangan jauh. Mereka mempunyai hala tuju yang jelas tentang masa depan mereka. Jika dipandang dari perspektif lain, remaja yang tidak mempunyai jati diri tidak mempunyai tujuan hidup. Dalam konteks ini, salah satu punca adalah disebabkan remaja tidak diedarkan kaedah untuk membina potensi diri. Oleh itu, saya ingin melontarkan satu persoalan kepada ahli panel keempat, iaitu apakah cara membina potensi diri remaja dari aspek menilai diri? Terima kasih saudari pengerusi yang tidak kurang peta bicaranya. Remaja merupakan pemimpin negara pada masa hadapan. Remaja yang cemerlang akan menjadi aset penting untuk kemajuan negara. Oleh itu, remaja perlulah memiliki ciri-ciri potensi diri. Apakah cara yang dapat membina potensi diri remaja dalam aspek menilai diri? Yang pertama,
Remaja mestilah memahami atau mengenali diri sendiri dengan sepenuhnya. Sebagai contohnya, remaja harus memahami apakah kelebihan dan kekurangan dalam diri sendiri. Dalam proses membina potensi diri, remaja mestilah memahami kedua-duanya agar dapat mempermudahkan untuk mencari halal tuju dan mencapai matlamat. Jika remaja tidak memahami diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup tersebut, mereka bakal merasa gelisah dan kehilangan arah dalam kehidupan. Tuntasnya, remaja dapat membina potensi diri jika mereka mengenali diri sendiri. Seterusnya, remaja perlulah menerima pendidikan moral atau mempunyai pegangan agama yang kuat untuk membina potensi diri dalam aspek menilai diri. Agama merupakan panduan hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang mempunyai pegangan agama dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain kerana terdapat pandangan sendiri. Selain itu, mereka juga bersikap terbuka dalam menerima kritikan dari orang lain. Anggaplah saran dan kritik tersebut sebagai hal positif yang akan berguna pada masa hadapan. Jika saran dan kritikan cukup membangun, jadikan sahaja sebagai bahan untuk introspeksi diri. Namun, jika kritikan tersebut hanya membuat potensi diri tidak berkembang, maka mereka tidak perlu berfikir. Tegasnya, remaja dapat membina potensi diri daripada menerima pendidikan moral atau memegang agama. Terima kasih kepada ahli panel keempat. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan olehnya sebentar tadi. Diharapkan dia dapat dijadikan pegangan atau panduan kepada seluruh remaja supaya membina potensi diri. Hal ini adalah sangat penting agar mereka lebih memahami diri sendiri dan mempunyai matlamat hidup yang jelas. Sekarang, pasti anda tertanya, apakah sifat-sifat dalaman yang membentuk jati diri remaja? Sekarang, saya mempersilakan ahli panel 1 untuk menjelaskan persoalan tersebut. Terima kasih moderator. Yang pertama, emosi merupakan salah satu sifat dalaman yang akan memengaruhi pembentukan jati diri remaja. Apabila menghadapi keadaan yang berbeza, remaja akan menunjukkan emosi tersendiri yang berhubung dengan pengalaman awalnya dan menjejaskan tingkah laku mereka terhadap rangsangan tersebut. Emosi remaja akan menentukan cara-cara mereka untuk menyelesaikan diri dalam sesuatu persekitaran. Apabila seseorang remaja meluahkan perasaannya, ia sering dianggap sebagai tidak matang oleh orang ramai. Sebaliknya, jika perasaan geram remaja dipendam, ia akan merasa murung dan ini akan menyebabkannya menjadi biadab, tekas marah, bengis, dia mahu bekerja sama dan merenung tentang dirinya sendiri. Emosi yang tinggi akan menyebabkan mereka merasa gelisah, gentar dan kurang senang. Seterusnya, mereka akan lemah yakin kerana sering mengalami perasaan risau dan susah hati. Jati diri remaja lebih terpengaruh oleh emosi dominan berbanding dengan emosi ketegangan yang menyedurung. Selain itu, sifat dalaman yang akan membentuk jati diri seseorang remaja ialah keadaan fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana keadaan-keadaan fizikal yang mengganggu imbangan tubuh badan akan menjejaskan penyesuaian remaja. Perubahan keadaan fizikal remaja akan menyebabkan tingkah laku yang berbeza sama ada kekal atau tidak kekal, sedikit atau banyak. Remaja yang kurang tenaga yang disebabkan oleh penyakit tubuh yang teruk biasanya bertingkah laku pendiam, malu, tidak bersosial dan sebagainya. Selanjutnya, remaja yang mengalami penyakit eczema akan bertingkah laku melampau dan mula meradang. Apabila penyakit tersebut terkawal, jati diri mereka akan bertambah baik. Contoh ini telah jelas membuktikan bagaimana keadaan fizikal mempengaruhi pembentukan jati diri seseorang remaja. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih ahli panel pertama atas pendapat saudara tadi. Nampaknya emosi dan perubahan fizikal benar-benar merupakan sifat dalaman yang penting dalam pembentukan jati diri remaja. Hal ini kerana emosi yang sehat memudahkan remaja dalam penyesuaian diri di luar keselesaan.
Selain itu, keadaan fizikal juga merupakan aspek penting kerana memberi impak kepada keyakinan dan fikiran remaja. Dalam hal ini, remaja yang mempunyai jati diri akan mempunyai keyakinan tinggi dan berfikiran positif. Bertitik tolak daripada itu, saya ingin mengeluarkan persoalan yang berkaitan dengan emosi kepada ahli panel kedua, iaitu apakah perubahan diri remaja dari segi emosi? Terima kasih kepada moderator atas persoalan yang dikemukakan. Zaman remaja yang merupakan satu tempoh peralihan daripada zaman kanak-kanak menuju ke alam biasa akan melihatkan satu perubahan yang mempengaruhi perasaan mereka. Emosi remaja akan susah kerana menunjukkan kepelbagaian. Mereka juga sering terdedah kepada satu keadaan yang berhadapi dengan berbagai konflik emosi. Sebagai contoh yang paling mudah ialah perasaan mereka inginkan kebebasan tetapi pada masa yang sama masih bergantung kepada ibu bapa untuk keperluan keluarga dan kasih sayang remaja yang bijak membuat penilaian. Mereka akan menentukan kadar kebebasan yang dicari ini tidak melampaui pantasan sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan. Sebagai balasannya, mereka akan mendapat kebebasan yang diinginkan dan dalam masa yang sama terus dilindungi oleh keluarga sebagai penatang minyak yang penuh. Pada peringkat akhir remaja, walaupun mereka merasakan diri mereka telah bersedia untuk hidup dengan berdikari, tetapi kasih sayang terhadap keluarga masih menebal dalam diri mereka. Malahan, mereka juga mengalami perasaan ingin menentang permintaan yang bertentangan dengan kehendak mereka. Apabila keadaan ini berlaku, wujudnya konflik emosi dalam diri remaja dan timbul jurang antara remaja dengan ibu bapa dan keluarga mereka. Misalnya, kalangan remaja akan mengalami pelbagai perubahan emosi dan peringkat yang berbeza. Ucapan ribuan terima kasih terhadap ahli panel kedua. Umum mengetahui bahawa remaja pada peringkat akhir iaitu berusia 18 hingga 25 tahun lebih mahir mengawal emosi mereka berbanding remaja di peringkat awal. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja pada peringkat akhir adalah lebih matang dan rasional. Mereka berupaya mengawal emosi mereka secara berkesan. Salah satu sebab ialah mereka sudah membina jati diri yang kukuh dan tidak mudah terpengaruh oleh perkara lain. Oleh itu, marilah kita mempersilakan ahli panel ketiga untuk membincangkan kepentingan jati diri. Terima kasih saudari moderator. Merenung sejenak, memikirkan rasionalnya, keistimewaan jati diri dalam kalangan remaja adalah remaja dapat menghindarkan diri daripada gejala negatif. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja yang berjati diri akan sentiasa berpegang kukuh pada ajaran agama masing-masing dalam menempuhi erti kehidupan. Memetik kata-kata pakar motivasi terkenal Malaysia, Dr. H.M. Tua Iskandar, 1000 mancis tidak dapat menerangi engkau dalam kegelapan, namun cahaya keimanan pasti dapat menyuluk engkau ke jalan kebahagiaan. Sehubungan dengan itu, remaja yang berjati diri akan sentiasa berfikiran secara matang dan bertindak secara rasional sebelum melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti. Sebagai tamsil, remaja yang berjati diri akan sentiasa mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kancah negatif seperti ponteng sekolah, vandalism, membonceng motosikal dan genderism yang akan menjejaskan kesihatan fizikal dan mental mereka. Sebaliknya, remaja yang berjati diri akan sentiasa melakukan aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku rujukan dan berjoging yang akan memberi 1001 kemaslahatan kepada mereka pada waktu senggang. Natijahnya, remaja yang berjati diri akan mempunyai ketahanan diri yang kukuh daripada dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran seperti pengaruh rakan sebaya yang berkelakuan negatif dalam mengecapi kejayaan. Izahalah bahawa jati diri yang ampuh adalah vital bagi seseorang remaja untuk menghindarkan diri daripada aktiviti-aktiviti yang mungkar.
Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh ahli panel ketiga sebentar tadi. Daripada kupasannya, izaharlah bahawa setiap remaja mesti memupuk jati diri yang kuat sebagai batas untuk membendungnya daripada terlibat dalam aktiviti negatif. Dalam konteks ini, segala aktiviti negatif akan menjatuhkan imej diri dan keluarga. Oleh sebab itu, remaja haruslah sentiasa memiliki jati diri dan potensi diri yang kukuh. Persoalannya, apakah langkah untuk membina potensi remaja dalam aspek membandingkan diri? Saya mempersilakan saudari ahli panel keempat untuk menjawabnya. Soalan yang amat menarik daripada penerusi kita pada hari ini. Mengingat dari indikator yang berbeza pula, terdapat cara membina potensi remaja dalam aspek membandingkan diri. Remaja boleh membina potensi diri apabila mengaktifkan diri dalam menyertai pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila remaja pernah melibatkan diri dalam pelbagai jenis aktiviti yang dianjurkan, mereka akan mencungkil potensi yang tidak disedari oleh diri sendiri. Sebagai contohnya, seorang remaja menyedari diri sendiri terdapat potensi dalam kepimpinan selepas menjadi ketua kumpulan apabila menyertai aktiviti perkhemahan. Mereka akan membandingkan diri apakah yang kekuatan dan potensi mereka apabila menyertai aktiviti-aktiviti. Di samping itu, seseorang juga dapat membina potensi diri semasa menyertai pertandingan. Sesetengah remaja tidak mengetahui kelebihan yang terdapat pada dirinya. Melalui pertandingan yang diadakan, kelebihan itu akan dapat dicungkil dan diketahui. Apabila remaja membandingkan diri dengan orang lain untuk mendapat kemenangan, pastilah dia akan membina potensi diri. Sudah terang lagi bersulur, cara untuk membina potensi diri remaja dalam aspek membandingkan diri ialah menyertai aktiviti dan pertandingan dengan aktif. Terima kasih saudari. Tadi, ahli panel keempat ada menyatakan bahawa remaja boleh membina potensi diri dalam aspek membandingkan diri melalui pelbagai aktiviti dan pertandingan. Secara tidak langsung, keyakinan dan potensi diri dapat dibina dan dikukuhkan. Seterusnya, persoalan yang sering menerawang di minda kita ialah, apakah sifat-sifat luaran yang membentuk jati diri remaja? Saya ingin mempersilakan ahli panel pertama untuk menjelaskannya. Baik, saudari moderator. Menurut sejarah memikirkan rasionalnya, sifat orang yang akan membentuk jati diri seseorang remaja ialah pengaruh kebudayaan. Sejak zaman anak-anak, setiap remaja dididik untuk membentuk jati diri yang sesuai dan berkompromi dengan standard kebudayaan sendiri. Setiap budaya mempunyai pola personaliti yang berbeza dan yang diterima oleh masyarakat. Sejak kecil, semua remaja dilatih oleh ibu bapa untuk menerima pola personaliti yang terdapat di dalam budaya masing-masing. Ini merupakan pengaruh yang paling besar terhadap jati diri remaja yang sedang terbentuk. Selanjutnya, apabila di sekolah, remaja akan membentuk trait personality yang disanjung oleh kawan-kawannya. Perihal popular atau tidak popularnya seseorang remaja itu mengikut pandangan rakan-rakannya sangat penting dalam perkembangan personaliti remaja. Sebagai contoh, remaja kadang-kadang memegang kedudukan pimpinan akan membentuk sifat-sifat keyakinan ke diri dan sifat tenang. Remaja yang tidak disukai oleh rakan-rakannya akan merasa inferior, rasa iri hati, benci murah dan marah terhadap rakan-rakan yang tidak menghiraukannya. Akhir kata, sudah terang lagi bersuruh. Pengaruh kawan merupakan salah satu sifat luaran yang memainkan peranan dalam pembentukan jati diri remaja. Terima kasih saudara. Selepas membincangkan sifat-sifat luaran yang membentuk jati diri remaja, marilah kita mengupas tentang perubahan remaja dari segi mental mereka. Adakah remaja mengalami perubahan yang jelas dari segi mental? Saya mempersilakan ahli panel kedua untuk menerangkannya. Dalam membicarakan perubahan mental remaja, perbincangan perlulah sekaligus menpamerkan cara berfikir remaja itu sendiri. Perkembangan mental remaja ini boleh dibahagi kepada dua peringkat, iaitu peringkat awal remaja dan peringkat
akhir remaja. Pada peringkat awal remaja, mereka tidak mempunyai kekuatan mental yang jitu dalam mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah yang timbul. Kebanyakan keputusan yang dicapai oleh mereka tidak mempunyai bukti serta tidak didasarkan kepada penelitian yang terperinci. Tidak heranlah jika kita dapati sering berlaku pencanggahan pendapat di antara golongan remaja dengan orang dewasa, sehingga membawa kepada perselisihan faham. Ketika mencapai tahap akhir remaja, cara mereka menghadapi masalah adalah lebih bersistematik berbanding dengan sebelumnya. Penilaian yang dibuat dalam mencari sebab terhadap sesuatu perkara telah bertukar kepada cara pemerhatian yang lebih teliti dengan cara anggapan persis peribahasa. Sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tiada gunanya. Natijah yang terhasil daripada sikap dan pendekatan tersebut akan dapat mempertingkatkan tahap berfikir kehidupan mereka menerusi pengalaman-pengalaman baru. Jelaslah bahawa perubahan diri remaja dari segi mental amat vital bagi golongan remaja untuk menghadapi cabaran kehidupan. Begitu hebat kata-kata dan pendapat yang diutarakan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Daripada penerangannya, kekuatan mental berkaitan langsung dengan usia. Saya bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini kerana apabila umur bertambah, tahap kematangan juga bertambah. Apabila menghadapi sesuatu masalah, orang yang berfikiran matang akan mencari jalan penyelesaian yang paling baik. Oleh itu, remaja perlulah memupuk kekuatan mental masing-masing supaya dapat menghadapi masalah dengan sabar pada masa yang akan datang. Seterusnya, saya ingin mempersilakan ahli panel ketiga untuk membincangkan kepentingan jati diri yang lain dalam kalangan remaja secara terperinci. Terima kasih saudari moderator. Pemerhati wasita Nimala yang seterusnya, keistimewaan jati diri dalam kalangan remaja adalah dapat menjamin keharmonian negara. Hanya dikatakan demikian kerana ia dapat dinafikan bahawa remaja merupakan tulang belakang bagi sesebuah negara dan merekalah yang akan menentukan kejayaan dan kemajuan sesebuah negara pada masa yang akan datang. Hal ini persis dengan peribahasa pemudi tiang negara, pemuda harapan bangsa. Dengan adanya remaja yang sanggup berkorban untuk negara, sudah pastinya negara kita dapat dibangunkan mengikut acuan yang positif. Dalam konteks ini, remaja yang berjati diri dan berkualiti yang akan berfikir secara kreatif dan inovatif akan saling berusaha untuk menyumbang jasa dan kepakaran mereka kepada negara dalam bidang yang diceburi oleh mereka. Secara analoginya, dalam industri teknologi komunikasi dan maklumat, ICT, umat yang berani mencuba dan gigih akan dapat menikmati buah kejayaan yang manis. Semua remaja perlulah saling menghormati dan membantu antara satu sama lain dan berkongsi idea bersama-sama tanpa mengira kaum demi memajukan negara dan bangsa. Hakikatnya, perpaduan dan keharmonian negara sudah pastinya dapat dilestarikan secara berkekalan di bawah kerjasama para remaja yang berjati diri. Dan signifikasinya, jelaslah bahawa jati diri yang ampuh memainkan peranan yang mustahak dalam menjamin keharmonian negara. Terima kasih kepada ahli panel ketiga atas pendapat saudara tadi. Saya mempercayai bahawa semua orang sudah mempunyai konsep yang jelas tentang kepentingan membina jati diri dalam kalangan remaja. Remaja merupakan peneraju negara yang bakal memegang tampuk kepimpinan negara. Oleh sebab itu, remaja mestilah membina jati diri yang kuat sejak kecil supaya bersedia menghadapi masalah yang lebih serius pada masa yang akan datang. Huraian daripada isi di atas, bagaimanakah cara membina potensi diri remaja dalam aspek menanamkan sifat cekal? Siapakah yang bertanggungjawab melaksanakan perkara ini? Saya mempersilakan ahli panel keempat untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Dari sudut ideologi yang seterusnya, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan untuk membina potensi diri remaja dalam aspek menanamkan sifat cekal. Bagaimana acuan begitulah kuenya. Ibu
ibu bapa perlulah menjadi suri teladan yang boleh dicontohi oleh anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa lah yang akan mencorakkan kehidupan anak-anak di peringkat awal. Keluarga yang marin dan sakinah turut merupakan tempat yang paling baik agar proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam kalangan anak-anak. Oleh itu, ibu bapa patutlah tabah apabila menghadapi setiap godaan dalam kehidupan. Ibu bapa tidak patut mudah berputus asa semasa menghadapi masalah. Jadi, anak yang sentiasa mencontohi perbuatan ibu bapa yang baik tidak akan mudah berputus asa apabila menghadapi cabaran pada masa depan. Selain itu, remaja juga dapat menyedari kelemahan diri selepas menempuh dugaan. Akhirnya, remaja dapat membetulkan kesalahan dan berjaya dalam mencari jalan penyelesaian. Tegasnya, cara membina potensi diri remaja dalam aspek menanamkan sifat cerdas ialah ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburikan kita. Sebelum berakhir, terima kasih diucapkan kepada kerana tekun mendengar pembincangan kita hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukan satu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi barang. Kita akan masuk ke sesi soal jawab. Sesiapa yang mempunyai pertanyaan, sila nyatakan dalam chat box. Soalan pertama, saya daripada Abigail. Apakah cara yang boleh digunakan oleh remaja untuk mengurangkan stres mereka semasa perubahan emosi? Saya mempersilakan ahli panel keempat untuk menjawabnya. Maaf, moderator, bolehkah saya jawabkan soalan ini? Oh, boleh. Dipersilakan. Terima kasih kepada soalan yang dilontar oleh Abigail. Pada pendapat saya, caranya ialah remaja perlulah gerakan bersenam. Senaman sudah lama dipraktikkan untuk membebaskan badan daripada hormon stres. Semasa bersenam, tahap endorfin dalam badan akan meningkat. Endorfin berperanan dalam mencetuskan rasa gembira dan seronok. Selain membantu remaja mengatasi stres, ianya juga dapat menyihatkan badan mereka. Inilah jawapan saya. Terima kasih. Seterusnya, soalan daripada Lau Meiji. Dia ingin bertanya, apakah kepentingan jati diri bagi seseorang remaja khususnya menjelang pandemik COVID-19 ini? Saya mempersilakan ahli panel 3 untuk menjawabnya. Terima kasih saudari moderator tentang soalan telah dikemukakan. Pada pendapat saya, remaja yang berjati diri mempunyai kesedaran yang tinggi untuk memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dalam mengawal penyebaran pandemik COVID-19 ini. Misalnya, remaja yang berjati diri akan sentiasa mengelakkan diri daripada berkumpulan dan berkunjung ke kawasan-kawasan zon merah yang berisiko tinggi. Dengan ini, tingkah laku mereka akan dapat membantu untuk memutuskan rantai penyebaran pandemik COVID-19 ini dan kebajikan serta keselamatan mereka serta orang di sekeliling mereka akan sentiasa dapat dijaga. Itu sahaja. Seterusnya, soalan kepada ahli panel pertama. Apakah peranan utama ibu bapa dalam membentuk jati diri remaja yang sempurna? Dipersilakan. Terima kasih soalan yang diucapkan. Pada pendapat saya, peranan vital yang patut dimainkan oleh ibu bapa dalam
membentuk jadi remaja yang sempurna adalah dengan menjadi suri teladan atau role model kepada anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap tunjukkan dan lakukan seperti sikap, tutur kata, tingkah laku ibu bapa akan dicontohi oleh cahaya mata mereka. Sebagai tamsil, jika ibu bapa bertutur kata dengan sopan, anak-anak mereka juga akan berikut-ikut tingkah laku mereka dan menjadi seorang yang berhemah. Tegasnya, jika ingin membentuk jati diri remaja yang sempurna, ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang terbaik dan positif di depan remaja sejak kecil. Itu saja. Terima kasih. Seterusnya soalan kepada ahli panel kedua. Percanggahan pendapat akan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Jadi, apakah cara untuk mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga? Dipersilakan ahli panel kedua. Terima kasih kepada soalan yang dilontarkan. Apakah cara untuk mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga? Pada pendapat saya, ahli keluarga mestilah saling memahami perasaan antara satu sama lain. Peka akan kelebihan dan kelemahan setiap anggota keluarga supaya tidak akan berlaku perselisihan faham. Ahli keluarga juga boleh bincang masalah yang dihadapi oleh mereka dengan cara yang betul, kerana pandangan atau pendapat ahli keluarga akan lebih betul berbanding dengan orang lain. Inilah jawapan saya bagi soalan ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang soalan untuk ahli panel pertama. Apakah pengalaman kanak-kanak merupakan salah satu faktor dalam membentuk jati diri remaja? Terima kasih saudari moderator atas soalan yang disampaikan. Pengalaman awal kanak-kanak merupakan salah satu faktor dalamannya akan meninggalkan kesan-kesan yang ketara terhadap personaliti remaja yang terbentuk. Kajian menunjukkan bahawa tindak balas sikap dan emosi penjaga di seluruh konteks kebudayaan dan di dalam persekitaran kanak-kanak dan faktor-faktor lain di pengalaman kanak-kanak akan amat penting dalam menentukan pola-pola personaliti seseorang individu. Sebagai contoh, kekurangan kemesraan penjaga ketika awal kanak-kanak mestinya akan menyebabkan remaja tersebut bersikap inferior, kurang yakin dan membentuk personaliti yang negatif. Itu saja. Terima kasih. Sekarang soalan untuk ahli panel keempat. Pada pendapat anda, apakah contoh ciri peningkatkan potensi diri? Terima kasih soalan yang dilontarkan. Pada pendapat saya, ciri pentingkat potensi diri ialah yakin diri. Keyakinan diri adalah pengetahuan anda boleh melaksanakan sesuatu kerja tanpa berhenti di tengah jalan. Jika seseorang tidak mempunyai keyakinan diri, dia mudah berasa keliru atau berputus asa. Keyakinan yang meningkat pada diri anda akan membuatkan anda lebih berkebolehan untuk meningkatkan lagi tahap pencapaian dan kejayaan anda. Terima kasih ahli panel keempat. Seterusnya soalan juga Saya akan teruskan sesi soalan jawab ini. Daripada
Srinia, saya ingin bertanya kepada panel ketiga dari segi kekeluargaan, mengapakah jati diri memainkan peranan yang vital bagi seseorang remaja? Dipersilakan. Terima kasih atas soalan yang telah dilontarkan. Pada pendapat saya, jati diri penting bagi seseorang remaja kerana remaja yang berjati diri akan sentiasa mengamalkan nilai-nilai positif seperti nilai hormat menghormati untuk membentuk keluarga yang bahagia. Misalnya, remaja yang berjati diri akan sentiasa bertutur secara sopan dengan orang lain khususnya bagi ahli keluarga yang lebih tua dan mereka akan mengamalkan budaya Timur iaitu bersalaman antara satu sama lain dengan ahli keluarga dalam kehidupan harian. Dan dengan ini, saya percaya bahawa remaja yang berjati diri akan sentiasa menjalinkan hubungan silaturahim yang erat dengan ahli keluarga mereka dengan mengamalkan budaya yang sihat dan beradab sopan dalam pergaulan harian. Itu sahaja daripada saya. Ada soalan satu lagi bagi panel 4 iaitu saya. Bolehkah bagi cara yang lain untuk membina potensi remaja selain daripada isi yang disampaikan tadi? Pada pendapat saya, cara yang lain ialah keluar dari zon selesa. Dari sudut jangka masa panjang, kita berada di zon selesa tidak akan membawa sebarang kebaikan dan akan membuatkan potensi tersebut terbantu atau tidak berkembang. Oleh itu, jika ingin membina potensi diri, kita patutlah keluar dari zon selesa agar mengetahui jalan atau arah yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.